Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali bersama saya Siti Sapina Haji Hussein untuk Buletin MSN edisi ke-36. Kita mulakan buletin dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Satu sesi taklimat Akademik Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia bersama para pemain serta jurulatih skuad projek FAM MSN telah berlangsung pada 17 Januari bertempat di Bilik Seminar Kasar 4 Majlis Sukan Negara. Sesi ceramah integriti yang disampaikan oleh Encik Firdaus bin Musa, Ketua Unit PINMAS SPRM Negeri Selangor ini antara lain turut menyentuh hal-hal berkaitan rasuah dan penyalahgunaan kuasa dalam kalangan warga sukan. Turut hadir Encik Akmal Ahmad Zainuddin, Ketua Cawangan Sukan Berpasukan Bagan Atlet, dan Encik Muhammad Sazril Abdul Rahman, Pengurus Sukan Skuad Projek Bola Sepak FAM MSN. Pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Belia dan Sukan Negeri Perlis Yang Berhormat Tuan Muhammad Azmir Azizan telah mengadakan pertemuan dengan atlet kebangsaan kelahiran Perlis pada Selasa bertempat di Kasar 4 Majlis Sukan Negara. Seramai 11 orang atlet negara hadir ke pertemuan tersebut, termasuklah pemenang 2 pingat emas Sukan Paralimpik Datuk Abdul Latif Romli. Pada sesi tersebut juga, beberapa perkara telah dibincangkan, antaranya berkaitan kebajikan atlet dan hal-hal berkaitan penyertaan kekejohanan antarabangsa. Turut hadir Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis, Encik Muhammad Nizam Mat Daud. Jagoh powerlifting dunia, Boni Bun Yau Gustin merupakan antara 156 orang penerima pingat dan darjah kebesaran Negeri Sarawak daripada Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di Istana Negeri Sarawak, Petrajaya pada Rabu. Boni yang baru berusia 24 tahun, berasal dari Serian Sarawak, merupakan pemenang pingat emas di Tamasya Paralimpik Tokyo 2020, dikurniakan darjah yang amat mulia Bintang Sarawak, Johan Bintang Kenyalang, JBK. Istiadat pengurniaan tersebut juga turut disaksikan isteri Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Toh Puan Datuk Pak Tinggi Rahdat Kurdi Taib. Dalam pada itu, satu kursus gaya hidup sihat telah diadakan di Bilik Seminar Kasar 4 MSN pada 18 Januari. Kursus yang dihadiri 30 anggota MSN ini merupakan kursus pertama di bawah pelan Operasi Latihan tahun 2023 di bawah Bahagian Hikmat Pengurusan. Kursus sehari ini diisi dengan pelbagai ilmu kesihatan dan penjagaan mental serta fizikal itu telah dikendalikan oleh Puan Khadijah Abdul Wahid, Pegawai Psikologi daripada Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Bertempat di Kafeteria Atlet Majlis Sukan Negara telah berlangsung Majlis Sambutan Tahun Baru Cina 2023 yang telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan Puan Hanayo bersama atlet negara. Majlis yang berlangsung dalam suasana sederhana tetap meriah dengan acara losang, diikuti jamuan makan serta sesi rakaman ucapan Tahun Baharu. Turut hadir ke majlis tersebut Timbalan Ketua Setiausaha Strategik KBS Puan Ramona Muhammad Razali, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Encik Abdullah Hassan dan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Datuk Ahmad Syafawi Ismail. Majlis Sukan Negara menerusi bahagian Paralimpik dan Persatuan Sukan Kebangsaan kini giat mengatur program latihan dan kejohanan bagi persiapan menghadapi 2 tamasya besar iaitu Sukan Para ASEAN Kemboja dan Sukan Para Asia Hangzhou 2023. Sasaran yang diletakkan adalah untuk memperbaiki pencapaian pada tamasya edisi lalu. Pengarah bahagian Paralimpik Encik Sofian Hamzah menjelaskan perancangan persiapan atlet ke arah 2 tamasya besar tahun ini diperhebatkan dengan program latihan intensif serta pendedahan pertandingan dalam dan luar negara. Okey, sebagai persediaan pendedahan pertandingan, of course kita dari segi pertandingan dalam negara, luar negara, kita telah susun dengan pihak persatuan berdasarkan kepada kalender antarabangsa sukan masing-masing. Dalam masa terdekat ini memang kita akan hantar atlet-atlet ataupun sukan-sukan yang berkaitan untuk
bertanding ataupun bersaing di luar negara. Bagi kita melihat prestasi semasa di peringkat awal ini, kita nak lihat dari segi program latihan telah dilaksanakan pada tahun lepas, dan kita akan buat ini sebagai satu penilaian awal melihat status dan condition atlet kita yang ada, sama ada mereka ini telah berada di landasan tepat ataupun bersedia untuk persediaan ke para Asia dan para ASEAN yang akan datang. Tambah beliau, pendedahan pertandingan ini juga merupakan medan buat atlet negara mengutip mata kelayakan ke Sukan Paralimpik Paris 2024. Bagi tempoh 3 bulan pertama ni, berdasarkan kepada kalender persediaan pilihan periodisasi yang disediakan oleh sukan, setakat ini ada sukan renang, sukan badminton dan juga powerlifting, tak silap saya akan mengambil bahagian di kejohanan luar negara. Sukan Para ASEAN Kemboja akan berlangsung pada 3 hingga 9 Jun 2023 di Phnom Penh. Berikut senarai 12 jenis sukan yang akan dipertandingkan pada edisi kali ini. Program Rehabilitation of Street Children through Football yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan merupakan program yang julung kalinya diadakan di bawah seliaan Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Islam ISESCO. Selain program pembangunan modal insan, anak-anak golongan rentan ini juga diberi peluang merasai pengalaman berlatih di bawah barisan jurulatih program pembangunan bola sepak negara di Bukit Jalil. Malaysia merupakan salah satu daripada 4 negara yang dipelawa oleh ISESCO untuk menganjurkan program pemulihan melalui sukan bola sepak. Pertama, saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak MSN kerana sudi menerima kami. Sebenarnya, program Rehabilitation of Street Children through Football ni adalah program di peringkat antarabangsa. Namun kita di Malaysia ni pertama kali kita terlibat dengan kerjasama, maknanya penganjur utama adalah pihak ISESCO. ISESCO yang beribu pejabat di Rabat, Morocco telah memilih 4 negara ahli dan kita salah satu yang terpilih untuk melaksanakan projek ini. Seramai 35 anak-anak dari Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan 25 lagi dari Sekolah Tunas Bakti di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat merupakan mereka yang terpilih dan diberikan pendedahan berlatih di Pusat Latihan Atlet Kebangsaan. Sebenarnya harapan utama penganjuran ini, sebenarnya kita berharap ada di kalangan mereka ni yang akan keluar daripada kepompong sekarang ni. Maknanya mereka dapat menambah baik hidup mereka dengan melalui sukan bola sepak. Peluang untuk berlatih di MSN ni bukan, in fact kita macam yang biasa pun tak boleh pergi. Jadi inilah kita bagi peluang mereka untuk merasai macam mana latihan sebenar, dan bila kita berhubung dengan pihak KBS dan pihak MSN, maknanya MSN sendiri berbesar hati untuk menerima kami, dan kita memang bila pertama kali sampai ni saya pun tak pernah tengok lagi lah tempat latihan macam ni. Jadi pada saya memang beruntunglah anak-anak ni dapat berlatih sini di bawah jurulatih profesional lah kita sendiri. Kejayaan di kejohanan 10 Pin Bowling Asia adalah satu kepuasan buat pemain bowling kebangsaan Muhammad Rafiq Ismail. Berjaya menamatkan kemarau 15 tahun dalam acara berpasukan, beliau kini meletakkan sasaran untuk meraih kejuaraan dalam acara berpasukan di kejohanan dunia di Kuwait Oktober depan. Menyifatkan berada dalam skuad terbaik sepanjang kariernya, Muhammad Rafiq Ismail berpuas hati kegigihan selama ini membuahkan hasil. Lebih manis, beliau dan rakan sepasukan berjaya menamatkan penantian selama 15 tahun skuad bowling negara meraih emas acara 5 berpasukan sekaligus menebus kekecewaan memenangi pingat perak pada edisi 2015. Kita orang punya communication kali ni lebih orang kata serasi. Benda-benda kecil yang kita orang selalu macam argue dari segi adjustment dekat lane tu, tapi kali ni kita orang slowly kita orang buat, dan benda tu apa yang kita training dekat sini dengan bantuan coach Gerald, Ben Heng dan juga Wendy, kat sini memang lain. So alhamdulillah kita orang slowly dapat chemistry tu lah.
Tambah Rafiq, kejayaan ini memberi semangat buat beliau dan rakan sepasukan untuk memburu kejuaraan di Kejohanan Dunia pada Oktober depan. Yang World Championship November tu dia team of 4, yang ni dia team of 5. So kat situ pun agak berbeza sebenarnya. Tapi macam mana pun saya pasti 4 yang terbaik akan pergi. Dan momentum tu saya percaya momentum tu akan ada sehingga selama-lamanya saya harap. Rafiq bersama rakan sepasukan Syafiq Ridwan, Muhammad Syazirul Samsudin, Tun Hakim, Timi dan Ahmad Muaz mencipta sensasi apabila meraih pingat emas acara lelaki 5 berpasukan dengan melakukan 7,323 jatuhan pin di ATBC. Rafiq turut beraksi cemerlang mengungguli acara Masters lelaki selain skuad negara menyapu bersih acara All Event lelaki. Kemenangan itu menyaksikan skuad negara menutup cabaran di Hong Kong dengan mempulang 4 pingat emas, 5 perak dan 3 gangsa. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hannah Yeoh puji prestasi membanggakan yang dipamerkan skuad bowling negara di Kejohanan 10 Pin Bowling Asia di Hong Kong. Kita sangat gembira dengan prestasi bowling kita. Kita dapat 4 emas, 5 perak dan 3 gangsa. Jadi saya telah mengarahkan KBS untuk menyambut mereka pada petang ini bila mereka balik, dan kita akan bertemu dengan mereka dalam masa terdekat untuk mengucapkan tahniah kepada tim bowling. 5 atlet lelaki dan wanita disenarai pendek untuk menjulang gelaran olahragawan dan olahragawati kebangsaan Anugerah Sukan Negara 2021. Calon-calon yang disenarai pendek adalah berdasarkan pencapaian cemerlang atlet negara di pentas antarabangsa sepanjang tahun 2021. Jawatan Kuasa Pemilihan Anugerah Sukan Negara yang dipengerusikan Timbalan Ketua Setiausaha Strategik Kementerian Belia dan Sukan Yang Berusaha Puan Ramona Muhammad Razali berkata, 49 pencalonan untuk 11 kategori diterima daripada Persatuan Sukan Kebangsaan, Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Paralimpik Malaysia, bahagian atlet dan bahagian Paralimpik MSN serta Urusia ASN 2021. ASN yang diperkenalkan sejak 1966 adalah satu pengiktirafan tertinggi kerajaan bagi menghargai kecemerlangan sepanjang tahun yang dicapai atlet, jurulatih, pegawai dan Persatuan Sukan Kebangsaan. Majlis Anugerah Sukan Negara 2021 akan diadakan pada 31 Januari 2023 di Dewan Banquet Majlis Sukan Negara dan akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk rekod olahragawan dan olahragawati kebangsaan 2019-2020 milik jago berbasikal Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dan Tan Chong Ming dari Sukan Wushu. Berikut merupakan senarai pencalonan akhir Anugerah Sukan Negara 2021. Lima Aziz Kotes bersama saya Siti Nur Zubaidah binti Cik Abdul Wahab, atlet sepak takraw wanita negara. Bereh boh. Terpencin dalam sukan. Terpencin dalam sukan. Masuk kerja. Oh, masuk kerja. Lah. InsyaAllah masuk kerja kalau ada rezeki ke jumpa jodoh. Kahwin. Laporan tadi mengakhiri buletin edisi kali ini. Sebelum berpisah, kami warga Majlis Sukan Negara ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada yang menyambutnya. Berhati-hati memandu di jalanan dan sentiasa menjaga kesihatan dan keselamatan diri di musim perayaan. Sehingga kita bertemu lagi di edisi akan datang.